Spoiler alert kepada sesiapa yang belum lagi menonton Secret Invasion, korang boleh pergi tonton dekat Disney Plus. Tonton episod pertama sehinggalah episod yang keempat. Okay, so kalau dah tengok tu bagus. Alright. Looks like you lost another one. Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Fit Vision YouTube channel di mana kita akan bahaskan tentang Marvel News, Marvel Rumors, Marvel Theory and everything about Marvel. Okay, tapi inilah sesi correct plot untuk Secret Invasion episod yang keempat yang berjudul Beloved. Okay, literally menceritakan tentang Nick Fury dan juga isterinya. Tapi sebelum aku pergi kepada correct plot untuk episod yang keempat ni, aku nak bagi tahu dulu kenapa aku bagi rating 6/10 untuk episod yang keempat ni. Okay, memang ada benda-benda yang bagus, benda-benda yang elok untuk diceritakan, tetapi aku tak rasa semua benda dalam episod yang keempat itu perlu diceritakan dalam episod yang keempat. Aku rasa akan jadi lebih bagus kalau diorang masukkan beberapa elemen, beberapa plot di dalam episod yang keempat itu, masukkan ke dalam episod yang ketiga. Sebab kita tahu episod yang keempat, series ni ada 6 episod saja, dan episod yang keempat akan menjadi satu jambatan, okay, daripada plot build up daripada episod 1, 2, 3 pergi kepada climax untuk series Secret Invasion ni. Tapi mereka belum lagi buat benda tu. Di dalam episod yang keempat lagi masih diorang nak build up dia punya plot, yang mana lebih menekankan di antara hubungan Nick Fury bersama dengan Priscilla, bersama dengan Rhodey, Gaia dan juga Telos. Okay, dan overall aku tidak berapa menyukai lah untuk episod yang keempat ni. Aku mengharapkan episod yang kelima akan jadi lebih baik dengan runtime yang lebih lama. Okay, runtime yang sikit ya. Episod keempat ni 35 minit saja, which is aku rasa itu adalah kekurangan dia ataupun silap dia yang sangat-sangat besar untuk Secret Invasion. Okay, tapi still aku akan tonton Secret Invasion sampai ke habis. So, jom kita pergi kepada poin yang pertama untuk correct plot Secret Invasion episod yang keempat ini, yang berkaitan dengan kita punya teori semasa dalam episod yang ketiga dan sebelum-sebelum ni, iaitu ada salah seorang ahli Avengers adalah Skrull selama ini. Okay, tak lain dan tak bukan iaitu Rhodey. Colonel James Rhodes adalah Skrull selama ini, dan ianya ditunjukkan dalam episod yang keempat ini, di mana dia telah berkomunikasi dengan Vara. Okay, yang mana menunjukkan dekat sini Vara ataupun wife kepada Nick Fury, Priscilla, itu merupakan Skrulls dan juga bekerja di bawah Gravik, ekoran daripada Nick Fury telah hilang selama 5 tahun daripada snap yang Thanos buat semasa Infinity War itu. Di dalam episod yang kali ini kita dapat tahu Nick Fury telah mengintip lah hubungan di antara Rava dan juga Vara ini di dalam satu gereja, di mana Skrulls Rhodey ini ditugaskan untuk menugaskan wife kepada Nick Fury itu untuk membunuh Nick Fury. Ekoran daripada Nick Fury ini adalah satu ancaman yang sangat-sangat besar untuk resistance Skrulls ini menakluki bumi. Okay, sebab dia tahu Nick Fury akan cuba sedaya upaya untuk menghentikan puak-puak Gravik ini. Okay, disebabkan itu Skrulls Rhodey ini ditugaskan untuk memberitahu kepada wife Nick Fury iaitu Priscilla untuk membunuh Nick Fury, ataupun kalau dia tak nak bunuh Nick Fury, akan Rava itu sendiri ataupun Rhodey punya Skrulls itu sendiri akan membunuh wife Nick Fury ini. Okay, so itu adalah pilihan wife Nick Fury lah. Tapi pasal wife Nick Fury itu kita akan sentuh sebentar nanti. Dan juga kita dapat tengoklah dalam episod yang kali ini, di mana Nick Fury telah pergi ke apartment untuk Rhodey Skrulls itu. Dalam scene tersebut kita dapat tengoklah macam mana Skrulls Rhodey ini telah mengugut Nick Fury. Okay, mengugut untuk hentikan segala plan yang dia ada sekarang ini. Dan masa tu dia terkejut juga sebabkan Nick Fury tidak mati lagi, dan bermakna dekat sini wife Nick Fury tidak membunuh Nick Fury itu. Dalam episod ni kita dapat tahu Colonel James Rhodes adalah Skrulls, tapi membaik satu persoalan di dalam pemikiran kita, bilakah Colonel James Rhodes ataupun Rhodey ini berubah menjadi Skrulls? Okay, dan aku tak ada satu evidence pun, satu momen di mana menunjukkan ini adalah scene di mana Skrulls telah mengambil badan Colonel James Rhodes. Aku tak tahu about that thing. Tapi ada satu persoalan yang boleh bermain dalam fikiran kita. Kalau Rhodey itu adalah Skrulls, di manakah Colonel James Rhodes ataupun Rhodey yang sebenar?
Which is aku ada dua teori lah about this thing. Satu, kita mungkin akan dapat tengok di mana Colonel James Rhodes telah disorokkan dekat basement tu dalam trailer, official trailer untuk Secret Invasion. Kita dapat tengok Gaia telah turun ke bawah satu basement, berkemungkinan dekat Russia tu, dekat nuclear base itu, dan menunjukkan dekat situ ada ratusan ribuan manusia yang sudah pun ditidurkan ataupun ditidurkanlah untuk mengambil alih badannya, dan berkemungkinan Colonel James Rhodes juga ada di situ. Dan teori yang kedua, berkemungkinan, aku tak tahu if this theory is going to be happen ataupun tidak, berkemungkinan Colonel James Rhodes sudah pun mati selama ini. Kenapa aku pakai sentimen mungkin Colonel James Rhodes sudah pun mati dan Scruggs mengambil alih badannya adalah kita dapat tengok contoh seperti Priscilla ataupun wife kepada Nick Fury, di mana badan manusia yang bernama Priscilla itu sebenarnya adalah seorang perempuan yang sudah pun mati, dan disebabkan dia mati, Scruggs Vara inilah mengambil alih tubuh badan Priscilla ini dan pergi berjumpa dengan Nick Fury, sehingga kan Nick Fury jatuh cinta dengannya. So antara dua tu, korang rasa yang mana? Adakah Colonel James Rhodes ada dekat basement itu, ataupun selama ini Colonel James Rhodes sudah pun mati, dan even semasa Tony Stark mati dekat dalam Avengers Endgame tu, itu bukanlah Rhodey, tapi itu adalah Scruggs. Apa pendapat korang? Tolong komen kat bawah. So next up, kita pergi kepada perhubungan Nick Fury dan juga Priscilla dalam episod yang keempat ni, which mean dekat sini ini adalah main core untuk episod yang keempat, iaitu tentang beloved, tentang kesayangan. Dekat sini Nick Fury sudah pun dapat tahu yang di mana Priscilla telah pun mengkhianati Nick Fury daripada episod yang ketiga lagi. Mengkhianati bukan sebab tak cinta, bukan sebab tak sayang dan sebagainya, adalah disebabkan Nick Fury telah hilang 5 tahun, sehingga kan membuatkan dia perlu kembali kepada Gravik untuk memperjuangkan dia punya hak. Which mean dekat sini sebab-sebab yang dia mengkhianati itu sesuai lah padan dengan karakternya. Dan dekat sini juga dia ditugaskan untuk membunuh Nick Fury. Tetapi dalam episod yang keempat ni, kita pergi kepada satu perdebatan ataupun satu perhubungan di antara Nick Fury dan juga Priscilla dekat rumahnya sendiri, di mana Priscilla terkejut melihat Nick Fury ada di dalam rumah tersebut, dan mereka membincangkan lah. Nick Fury mengatakan yang mana Priscilla ataupun Vara ini adalah the greatest mistake yang dia pernah buat selama dia hidup selama ini, disebabkan dia tak percaya yang Priscilla telah mengkhianati kepercayaannya, mengkhianati cintanya. Tetapi apa yang Nick Fury tambah lagi adalah, tapi selepas dia dah lalui semua benda ni, dia rasa dia tak akan ubah satu pun di masa yang lampau. Bermaksud dekat situ, Nick Fury sangat-sangat mencintai seorang Scruggs yang bernama Vara ini. Walaupun Vara ini telah buat tahik bersamanya, buat tahik maksudnya dia mengkhianati Nick Fury untuk pergi bersama Gravik lah. Tetapi walau macam mana situasi sekalipun, Nick Fury memilih untuk mencintai Vara ataupun Priscilla itu. Tapi Priscilla mengatakan dia tidak pernah rasa kehilangan sayangnya terhadap Nick Fury. Disebabkan itu dia memilih untuk tidak membunuh Nick Fury. Bukan sahaja cakap pasal sayang, sebenarnya dia ada 3 janji yang dia perlu kotakan untuk tuan punya badan Priscilla ni, di mana Vara selama ini dia telah mengintai satu pesakit dekat hospital ini yang bernama Priscilla itu sendiri, dan pesakit ini sebenarnya dia telah menghadapi penyakit lah, dan juga dia telah Priscilla yang manusia yang sebenar ini mengatakan boleh dia nak pakai tubuh badan dia, tetapi dia perlu kuatakan 3 janji. Yang mana pertamanya dia perlu tanam ataupun lemparkan abu mayat Priscilla ni dekat laut, which mean benda tu Vara dah buat satu. Yang keduanya, dia perlu menyayangi mak ayah kepada Priscilla ini seperti mana dia menyayanginya, dan yang kedua pun dia dah buat seperti Nick Fury katakan. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kepada sesiapa yang dia menyayangi, janganlah dia menyakiti, janganlah Vara ini menyakiti orang tersebut, which mean dekat sini adalah Nick Fury. Disebabkan itulah dalam episod yang keempat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nick Fury dan juga Priscilla ada buat satu scene menembak, tapi mereka berdua, kedua-duanya tembak ke arah dinding ataupun tersasar, disebabkan mereka memilih cinta. Walau macam mana sekalipun, walau macam mana kau khianati aku, tapi kita akan tetap memilih cinta. Which mean dekat sini satu momen yang sangat-sangat cantik. Dia bukanlah cantik dalam cara yang baik, dia ada cara yang jahat sikit, ada berbau busuk sikit, berkaitan dengan pengkhianatan. Tapi at the end of the day, love is love. Itulah message untuk episod yang keempat ini.
Stop, kita pergi kepada another teori yang kita sangkakan untuk episod yang ketiga, iaitu berkaitan dengan Gaia. Okay, so Gaia memang ada lagi dan masih lagi hidup di dalam Secret Invasion. Dalam penceritaan Secret Invasion ini, ekoran daripada dia telah menjadi Super Skrull. Okay, di mana dia dalam episod yang ketiga sebenarnya dia telah pergi ke basement dekat base untuk Resistance Skrull itu untuk mendapatkan password untuk kapal selam itu. Tetapi selepas dia mendapatkan passcode tersebut, dia telah berlari kepada satu mesin Super Skrull ini dan telah mendapatkan superpower untuk extremis. Aku tak pasti sama adakah Gaia ini mempunyai segala power yang ada, termasuklah dengan Carl Obsidian, Frostbeast dan juga Groot. Tetapi apa yang kita dapat tengok daripada momen tersebut adalah dia telah ada satu superpower yang berkaitan dengan extremis. Okey, kenapa pentingnya power extremis ini adalah disebabkan selepas dia ditembak di dada, okey, Gaia ditembak di dada dan dia berubah menjadi Skrull, sepatutnya dia mati dalam momen tersebut. Tapi disebabkan satu keputusan yang sangat-sangat bijak untuk membuatkannya dirinya menjadi Super Skrull, mengambil power extremis masukkan ke dalam badannya, membuatkan dia masih lagi hidup. Yang mana benda ni dia sampai question lah dekat aku kan. Aku macam lepas aku tengok Gaia hidup balik tu, aku macam terfikir lah, macam okay, Gaia is Super Skrull, sehingga kan aku terfikir macam mana nak bunuh Super Skrull ini sebenarnya. Kalau lagi-lagi kalau mereka ni termasuklah Gravik yang ada 4 superpower yang aku rasa agak sukar untuk dikalahkan. So, ya, komen kat bawah. Korang rasa macam mana Super Skrull ini boleh dikalahkan? Lepas tu kita pergi kepada scene di mana Gaia dan juga Telos bertemu dekat satu taman lah, di mana Gaia menceritakan apa yang terjadi kepada Telos dan macam mana Gaia ingin berpihak kepada Telos. Tetapi ada satu benda yang Gaia masih lagi sangsi dengan bapaknya, iaitu Telos, adalah tentang perancangan untuk Skrulls. Benda ni memang diterapkan daripada episod yang pertama kedua pun memang diterapkan lagi, sebab Skrulls ini seperti Telos ini seperti tiada satu perancangan yang kukuh untuk memberikan satu benda yang bermakna ataupun satu planet kepada rakyat-rakyat Skrulls, tak kira yang baik ataupun yang jahat. Okey, Telos tak ada benda tu. Tapi Gaia menceritakan Gravik ada plan tersebut dan plannya sangat-sangat jelas untuk menawan bumi ini. Memang itu adalah satu idea yang buruk, idea yang kejam, tetapi Gravik berjuang untuk dia punya berjuang bukan kaum lah, untuk dia punya races. Dia berjuang untuk dia punya races. Sebab tu ramai yang mempercayai Gravik walaupun caranya sangat-sangat kotor. Berbanding dengan Telos cara dia sangat-sangat bersih dan juga mulia, dan mana dia mempercayai manusia dan juga Skrulls boleh coexist. Tetapi dalam episod yang keempat ni, Gaia masih tak dapat membeli idea yang Telos tawarkan kepada Gaia, sehingga kan membuatkan Gaia pergi daripada berjumpa daripada Telos itulah. Last point untuk Secret Invasion episod yang keempat ni adalah tentang final act ataupun third act untuk episod yang keempat ini, berkaitan dengan serangan Super Skrulls ke atas Presiden Amerika Syarikat. Okay? Dan rupanya teori aku salah, di mana mereka ingin menculik Presiden Amerika Syarikat. Mereka Super Skrulls ataupun Gravik ini, mereka punya plan adalah untuk menunjukkan kepada Presiden di mana orang Rusia yang menyerangnya. Okay? Di mana dekat situ mereka cuba untuk mewujudkan World War III, peperangan dunia yang ketiga. Tetapi dekat situ idea ataupun plan Gravik ini dihalang oleh Nick Fury. Okay, Nick Fury dan juga Telos datang kepada scene tersebut untuk menghentikan Gravik dan juga tenteranya. Dan scene tu sangat-sangat bermakna sebenarnya untuk rakyat Amerika dan juga Nick Fury. Okay, sebab kita tahu Nick Fury sudah pun menjadi orang yang paling dikehendaki di dunia sekarang ini, termasuklah Amerika Syarikat. Tapi scene tersebut selepas tibanya tentera Amerika Syarikat ini untuk untuk protect United States President ini kan, mereka dapat tengok dekat situ Nick Fury dan juga Telos sedang cuba sedaya upaya untuk menghalang Gravik, tentera Gravik ataupun orang Rusia ini. Dekat situ mungkin dalam episod yang akan datang kita akan dapat tengok Nick Fury, macam mana Nick Fury dapat sokongan daripada Presiden Amerika Syarikat dan juga tentera Amerika Syarikat. Dekat sini dia lebih jadi masuk akal macam mana peperangan Skrulls dan juga manusia akan terjadi ataupun akan diakhiri dalam upcoming episod nanti. Tapi apa yang lebih mengejutkan lagi dalam final act untuk third scene itu adalah di mana kehilangannya seorang watak yang disayangi ataupun kita tak sangkakan yang dia akan mati adalah Telos. Okay? Telos pertamanya sudah pun ditembak
dia ditembak dan juga dia kerap berubah jadi Skrulls sekejap manusia, sehingga kan ada satu tentera army tu ingin menembak Talos, tetapi Nick Fury kata, "He's with me. This alien is with me." Bermaksud dekat situ ada beberapa manusia ataupun beberapa askar dekat situ tengok Skrulls ini cuba sedaya upaya untuk selamatkan presiden. Dekat situ, dia dah tanamkan satu idea dekat dalam kepala kita, manusia dan juga Skrulls boleh coexist. Okay, dan memang sangat-sangat function. Tapi tak tahulah apa yang akan jadi in the future. Tetapi dekat scene masa tu, Talos mati dibunuh oleh Gravik. Dia sudah pun ditikam di dadanya. Sehingga kan Nick Fury perlu membuat pilihan sama ada untuk pergi menyelamatkan Gravik ataupun pergi menyelamatkan Presiden Amerika Syarikat. Tetapi dia memilih untuk selamatkan Presiden Amerika Syarikat. Okay? Kenapa pentingnya Talos ni mati? Dan juga adakah dia ni mati sebenarnya? Okay? Daripada aku punya perspektif, aku sama pegangan aku sama seperti Maria Hill mati. Dan juga Talos ini mati di tangan Gravik juga. Okay? Pentingnya kenapa dia mati, dan aku rasa memang dia mati dalam episod kali ni. Unless kita dapat tengok dalam trailer tu Gaia ada pergi dekat satu mayat yang aku rasa itu adalah Talos. Unless Gaia telah mengambil Talos untuk pergi ke Russia dan juga memberikan Talos ini power kepada ekstremis. Tapi aku rasa benda tu takkan terjadi kot, sebab dia macam tak make sense sikit. Peperangan itu berlaku dekat UK, dekat England. Takkan dia nak terbang pergi ke base, macam mana pula dia nak pergi ke base dan nak dapatkan Super Skrulls itu kan. Aku rasa macam tak make sense, tapi never say never, mungkin akan terjadi. Setakat ini aku memang rasakan Talos memang dah matilah kali ni. Dan kenapa pentingnya dia mati adalah untuk memberikan character development yang sangat-sangat rancak untuk Gaia. Okay, sebab kita tahu dalam episod 1 sehingga 4, karakter development untuk Gaia memang sangat-sangat kurang. Dia hanyalah satu karakter yang datang dan pergi setiap episod, yang mana membuatkan aku rasa bengang dengan situasi tersebut. Sebab dia orang ada plan untuk menggunakan Gaia ini sebagai Abigail Brand in the future. Tapi cara dia develop ni aku tak nampak lagi. Tapi selepas kematian Talos, aku rasa aku dapat faham macam mana Gaia akan pergi berpihak kepada Nick Fury dan membantu Nick Fury untuk memenangi peperangan di antara Nick Fury dan juga Gravik ini. So sekarang ni dia dah makin jelas macam mana Nick Fury akan memenangi peperangan bersama Gravik ni. Satu, dia akan mendapat sokongan daripada Gaia yang mana adalah Super Skrulls. Okay? Yang kedua, dia berkemungkinan akan dapat sokongan daripada presiden kepada Amerika Syarikat, dan juga kita tak lupakan ada satu organisasi rahsia yang dinamakan sebagai MI6 yang diketuai oleh Sonya Farnsworth itu berkemungkinan akan menyokong Nick Fury juga dalam upcoming episode. Cumanya, apakah peperangan, macam manakah peperangan itu akan disajikan kepada kita semua dalam episod yang kelima dan juga keenam? Yang tu kita akan tengok nantilah. Okay, so ini adalah correct plot untuk Secret Invasion episod yang keempat yang berjudul Beloved. Adakah korang semua menyukai episod yang keempat yang berdurasi selama 35 minit ini, ataupun kurang berkenan sama seperti aku? Okay, tapi apapun itu ialah correct plot untuk episod kali ini. Okay, so thank you for watching this video. I see you guys next time. I see you guys dalam correct plot Secret Invasion episod yang kelima pula. Okay, so bye bye, take care, assalamualaikum semua.